Selamat pagi Cikgu Puan Suzana Ismail yang merupakan guru bahasa dari Fakulti Bahasa Linguistik Universiti Malaya. Puan Suzana telah mendalami bahasa Jepun dari awal usia remaja lagi. Remaja. Apa yang menyebabkan Puan Suzana jatuh cinta dengan bahasa Jepun? Mula-mula sekali semasa saya di sekolah, masa tu minat tengok drama Jepun. Okey. Morat Attack ke apa? Bukan, masa tu zaman dululah, zaman you all belum lahir lagi. So Rina Koma mungkin. Tapi cerita orang putih lah, cerita orang putih yang menunjukkan Jepun. Budaya Jepun. Jadi saya sangat berminat dengan budaya Jepun masa tu. So then cari peluang lah cara macam mana nak boleh pergi ke Jepun. Dan akhirnya saya dapat beasiswa lah pergi ke Jepun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi apa kelebihan? Sebab kita tahu nak belajar bahasa ni kan, sekarang bukan setakat boleh 2 bahasa je. Dengan persaingan sekarang kita kena belajar 3-4 bahasa kan. Apa yang menyebabkan Puan Suzana jatuh cinta dengan bahasa Jepun tu? Saya rasa mungkin budaya dia yang sangat berbeza dengan kita, orang Melayu, dan juga tulisan dia sangat menarik. Tulisan dia. Budaya berbeza macam mana tu? Dia ada banyak sangat apa nak cakap, dia macam sangat berbeza yang kita rasa macam nak ikut. Okey, positif. Sangat positif. Seperti masa tadi datang awal, disiplin dan hormati budaya dan juga alam sekitar. So saya rasa sangat berminat, dan juga pakaian tradisi dia, rumah dia dan berbagai perkara lah, dan juga makanan. Okey. Baik, jadi usia Puan Suzana mula mempelajari bahasa Jepun tu bila? 20 tahun. Pada usia 20 tahun ya. Okey, ada orang kata ya, ada juga yang berpendapat bahawa bila dah meningkat dewasa ni semakin sukar untuk mempelajari salah satu bahasa. Betul. Jadi kalau macam kita ni Zaliha, masih ada harapan ke? Masih ada harapan. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Saya pun sekarang sedang belajar bahasa Korea. Wow. Okey. Jadi okey, Puan Suzana mula belajar bahasa Korea bila? Korea dalam mungkin dalam 2000, tapi sikit lah. Okey. Pada usia? Pada usia lingkungan. 40-an. Okey, 40-an mula belajar bahasa Korea. Ya. Dan tak ada masalah Tak ada masalah, saya rasa. Baik, jadi kita boleh ketepikan faktor usia. Kerana kita semua tak kira penonton pelbagai lapisan, kita boleh mempelajari bahasa. Jadi hari ini kita nak mula belajar bahasa Jepun. Dan untuk makluman juga, segmen belajar bahasa Jepun ini kita akan bawakan setiap hari Isnin, setiap minggu mulai hari ini. Ayat-ayat biasa yang perlu kita pelajari selain dari Ohayo gozaimasu, selamat pagi, dan juga Ogenki desu ka. Apa antara frasa-frasa penting yang kita boleh pelajari bila ingin ke Jepun, terutamanya bagi mereka yang tak pernah sampai ke Jepun? Mungkin untuk bertanya di mana, kataan di mana, doko. Ya, doko desu ka? So salah satu, that means kalau kita nak cari tempat, kita boleh gunakan kata tanya doko. So doko desu ka? Okey, baik. Doko. Okey, kita doko, lepas tu dia jawab. Puan Suzana ada bawakan beberapa slide untuk dikongsi bersama para penonton kita pagi ini. Satu lagi, ayat yang biasa yang sering dituturkan. Siapa nama anda? Apa cara? Onamae wa? Onamae wa? Hai, onamae wa? Onamae wa watashi wa onamae Zaliha desu. Tak perlu gunakan onamae, cuma just watashi wa Zaliha desu. Tapi di Jepun tak ada L kan? Tak ada L. Jadi R. Zaliha desu. Anata wa Hezri desu. Yalah, betul lah. So bila kita nak menyapa orang, kita letakkan san di belakang. So Zaliha-san. Suzana-san. Dia tak kisah lelaki atau wanita. Jadi san tu tanda hormat. Hezri-san, Suzana-san. Itu samalah Mr. Puan, encik semua sekali dalam tu. Tapi untuk diri sendiri kita tak gunakan. So bukan Suzana-san, tapi Suzana des. Okey, baik. Untuk orang yang betul-betul sifar pengetahuan. Okey. Sebenarnya kita nak mula di mana? Kita boleh gunakan sebutan dulu. Sebutan, sebab sebutan tu sangat penting supaya kita boleh dapatkan bunyi yang boleh difahami oleh orang Jepun. Selamat pagi Malaysia. Okey, so sebelum tu mungkin kita nak tengok sebelum sebutan ni kita mungkin nak tengok tulisan. Sebab tulisan Jepun ni dia ada 3 bentuk.
dan akan cuba mendapatkan slide itu sebentar lagi. Apa antara cabaran utama untuk mengingati? Adakah lebih kepada menghafal? Menghafal dan juga, tapi pada saya menghafal tu kita kena ada ingat macam relative memory. So maknanya kita ingat sesuatu tu dengan ingat persekitaran perkataan yang sesuai dengan perkataan itu. So misalnya kalau kita nak ingatkan nama, kita kena ingat orang tu yang macam mana dan benda-benda yang bersekitaran dengan dia. So senang ingat. So kalau misalnya kalau kata selamat pagi Malaysia. Ya, selamat pagi Malaysia. Ohayo. So selamat pagi lah ohayo gozaimasu. Okey. Baik, okey. Di Kaca TV sekarang ini, tulisan Jepun. Boleh Puan Suzana terangkan? Okey, tulisan Jepun ni ada 3 bentuk. So satu yang atas sekali tu yang bulat sikit ialah hiragana, dan kedua ialah katakana yang tajam sikit, dan kanji. Kanji ni adalah tulisan Cina. So ini adalah salah satu cabaran untuk belajari bahasa Jepun sebab tulisan Cina ini untuk mengingati stroke dan sebagainya. So sebab itu bila kita belajar di awal, mula-mulanya kita akan perkenalkan hiragana dahulu sebab ini adalah yang asas. Dan katakana ni sebenarnya kita gunakan untuk bahasa asing. So misalnya macam nama saya, nama Zaliha dan juga Hezri, kita gunakan katakana. Okey. Bermaksud aksara itu? Aksara daripada jenis katakana itu? Digunakan dalam ayat yang sama. Dengan mana itu membezakan, oh ini adalah perkataan pinjam dari bahasa asing. Okey, faham. Boleh tunjukkan yang tu? Kalau kita tunjukkan cara pengenalan yang asas, watashi wa Suzana desu. So jadi itu gabungan. That means yang pertama yang dalam kotak tu adalah kanji ataupun tulisan Cina. Yang bulat dalam bulatan warna biru tu ialah hiragana, dan Suzana di tengah-tengah dalam hijau tu ialah katakana. So dia tiga bentuk tu digunakan dalam satu ayat. Kanji itu digunakan bila? Kanji itu sebenarnya adalah ayat bahasa daripada tulisan Cina, tetapi dia juga adalah bahasa Jepun yang kita ambil, dan kita ada 2 cara. Kita gunakan daripada bunyi asal daripada Cina ataupun bunyi Jepun yang kita masukkan perkataan tulisan kanji tu. So macam kita gunakan, macam bahasa Melayu kita gunakan rumi ataupun jawi. So sama juga dengan bahasa Jepun, kita ada bahasa Jepun tapi kita gunakan tulisan Cina. Saya ingat kanji ni ke bubur kanji je. Bukan. Okey, sebab masa mencemburui kita sekarang ni, kita ingin cuba saksikan beberapa frasa-frasa asas untuk kita kongsikan dengan para penonton pagi ini. Kita tak perlu buat sebutan dulu, kita terus kepada kata ucapan. Okey, Puan Suzana. So selamat pagi ialah ohayo. Ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu. Oleh kerana rancangan ini adalah selamat pagi Malaysia, so kita gunakan ohayo Malaysia. So Malaysia ialah Malaysia. So dia dalam katakana. Dan seterusnya kita saksikan slide seterusnya, tengah hari. Tengah hari kita gunakan konnichiwa. Jadi N terpanjang sikit. Konnichiwa. Dan seterusnya untuk frasa asas ataupun ayat asas yang boleh kita pelajari, kata ucapan kalau malam. Konbanwa. Okey, kalau kita jumpa lagi bagaimana Puan Suzana? Mata. Ja mata. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Kalau jumpa minggu depan? Mata raishu. Okey. Sebab itu sebenarnya ingin kami sampaikan kepada anda, kita jumpa lagi minggu depan. Dah tadi sempat salin tak? Tak sempat. Saya yang duduk kat sini pun tak sempat nak tangkap, tapi tak apa, kita belajarlah pelan-pelan ya. Terima kasih kepada Puan Suzana atas pengenalan untuk pengajian bahasa Jepun kita di Selamat Pagi Malaysia. InsyaAllah minggu depan lah. Zaliha ada advance sikit. Dah cepat tangkap. Sempat ambil yang awal je. Kata orang kalau dengan izin survival skill. Itu penting sebenarnya. Okey.